إسماعيل الإسماعيلي رحمه الله تعالى وبسند إليه أخبرني الحسن ابن سفيان قال حدثنا حبان ابن موسى أيوة. عن ابن المبارك قال حدثنا يونس وأخبرنا حاء. Cara bacanya. حاء. أيوة. وأخبرنا قاسم ابن موسى ابن زكريا. ابن زكريا قال حدثنا أحمد ابن منصور حدثنا علي ابن. Tanda situ ada qala itu. Lepas Mansur ada qala. واضح؟ Lepas Mansur ada qala haddatsana qala sekali. Ali ibn Husain. Ya Allah. علي بن حسين قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن زهري عن الزهري. نعم. عن الزهري قال أخبرني عبيد الله. نعم. عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود بشري أجود البشر. أجود البشر وأجود ما يكون في رمضان في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حاط بالأنوار من كل الأجانب وعبات مولانا عظيم نعلت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. الكتاب الثالث والثلاثون مستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري. Kitab yang ke-32 Mustakhraj al-Ismaili. Ayo sah 33. Afwan. 33 iaitu Mustakhraj al-Ismaili ala Sahih al-Bukhari. Al-Imam al-Ismaili kalau nak ditulislah ta'rif nak ditulis apa dia? Lahir dan wafatnya. Lahir pada 227 Hijrah. Lahir pada 227 Hijrah. Dan 227 Hijrah. Dan wafat pada 371. Wafat pada apa? 371. 227. Kemudian wafat 371. Allah. Lebih. Umur tawilanya. InsyaAllah. Kemudiannya Al-Imam Al-Ismaili rahmatullahi alaih. Namanya bawah tu ada. Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Ismail Al-Ismaili. Al-Imam Al-Ismaili dia digelar sebagai Al-Ismaili kerana nisbah pada tuknya. Tuknya nama apa? Tengok tu. Ahmad ibn Ibrahim bin Ismail. Maka nusiba ila ghairi abih atau nusiba ila gaddih yani. Wadah? Nisbah kepada apa dia? Bukan nisbah ila ghairi abih, sorry. Nisbah ila jaddih. Hadal Ismaili nisbatun ila jaddih. Kenapa digelar ke Ismaili? Nisbah pada tuk. Wadah? InsyaAllah. Macam sini dah Al-Kalantani. Nisbah pada tuk sini. Nisbah pada tempat tinggal. Sah? Tidak Adam? Adam Alba Al-Dibi. Yani apa? Berik 12. Bukan, Ad-Dibi. Ad-Dibi yani apa? Ad-Dibi makna apa? Ad-Dibi yani Dibi 2. InsyaAllah. InsyaAllah. Tayyib. Naam. Tayyib Syekh. Kemudiannya Al-Ismaili rahmatullahi alaih. Al-Imam Al-Ismaili nisbah pada datuknya, bukan nisbah pada puak Al-Ismailiyah. Kerana ada satu puak namanya puak Syiah Al-Ismailiyah. Itu puak Syiah. Jadi bukan nisbah pada puak tersebut.
Mungkin kalau kita mau dengar, mungkin Al-Ismaili macam rasa nisbah pada Syiah. Bukan. Sebab Syiah ni dia ada banyak puak. Di antara puak mereka adalah Ja'fariyah, Isna Asyariyah. Di antaranya Ismailiyah. Dan kalau pun nak tahu, assassin tu, pembunuh upahan yang cekak tu, ialah terdiri sebahagian daripada puak-puak Syiah Ismailiyah. Assassin yang boleh tengok tu. Sebenarnya cerita tu berlaku dalam Islam. Mereka adalah pembunuh upahan daripada puak-puak Syiah Ismailiyah. Mereka diberi feel dengan apa? Syurga. Hang bunuh ni jihad fi sabilillah, hang bunuh raja ni zalim. Wa ada fi sabilillah kullu hada khair wa ni'ma wa barakah. Masya-Allah. Jadilah apa pembunuh upahan. Dia bukan upahan tu. Bukan pembunuh upahan. Pembunuh ni fi sabilillah. Mereka sangka fi sabilillah lah. Fa ala kulli hal Ismail bukan nisbah pada Syiah, tapi nisbah pada datuknya. Dan Al-Imam Al-Ismaili rahmatullahi alaih, dia ulama yang bermazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kerana itu pada kecil zaman dia budak-budak dulu, dia abang ada dia mengaji dengan Syekh Al-Muhallabi. Ibrahim bin Hani Al-Muhallabi ketika dia masih kecil. Jadi mengaji fiqh mazhab Syafi'i daripada ketika kecil lagi. Sampai kawan-kawan dia beritahu, "Kunna nastabiqu 'ala asy-syekh likai yata'akhkhar huwa." Kadang-kadang kawan-kawan budak ni cemburu dengan Al-Imam Al-Ismaili, depa dia buat. Depa kata depa pergi mengaji awal. Tak? Jadi masalah apa? Orang cemburu dengan Simi. Maka Mat dengan Adam pergi mengaji dengan orang rumah guru ketuk awal. Supaya Simi ni terlewat. Faham tak? Sampai tahap gitu. Kerana apa? Kerana nuburuhu zahara fi hadzal al-waqt. Kerana kecerdikan dia telah zahir pada waktu tersebut. Maka kawan-kawan dia cemburu sampai apa? Sampai supaya apa? Dia ni lewat masuk kelas. Tapi aballahu illa an yarfa'ah. Allah tak nak juga untuk mengangkat qadar al-Imam Al-Ismaili rahmatullahi alaih. Dan Al-Imam Ismaili ketika dia berasal daripada Jurjan. Jurjan ni kira daripada bilad Parsi ya. Yang mana bukanlah daripada Arab. Dan ketika mana dia berumur 17 tahun, dia nak mengaji luar. Nak mengaji apa? Nak bermusafir. Dia nak apa? Nak bermusafir. Tapi mak pak dia tak bagi. Kenapa mak dia tak bagi? Nak musafir. Kerana bahawa umurnya masih muda. Mak pak tak bagi. Pujuk tak bagi. Nak mengaji luar ni tak bagi. Sampailah ketika itu sampai berita seorang ulama mati, telah meninggal dunia, iaitu Al-Imam Muhammad bin Ayyub. Sah? Al-Imam Muhammad bin Ayyub Ar-Razi meninggal dunia. Sampai berita pada dia. Yang mana ulama tu luar daripada Jurjan. Luar kampung dia. Dan dia tak boleh nak pergi mengaji luar. Akhirnya dia balik tersebut. Dia balik rumah. Dia masuk rumah. Dia menangis. Dia koyak baju. Ambil tanah buat kat muka. Buat apa lah. Kenapa buat ni? Protes. Kenapa dia rasa sedih? Kerana tak sempat mengaji dengan Imam Muhammad bin Ayyub. Kerana keluarga dia menghalang daripada bermusafir. Kerana umur masih muda. Akhirnya keluarga dia mari ni bersepah ni. Kata ni. Awal bersepah ni. Gini. Tak. Kerana kamu halang daripada aku lah. Aku terlepas hadis dengan Muhammad bin Ayyub Ar-Razi. Sepatutnya aku kena mengaji dengan dia. Sebab aku dah layak dah mengaji dengan dia. Tapi aku tak boleh keluar benda. Akhirnya apa? Dia protes. Dia ungkit habis semua. Akhirnya mak pak dia benarkan dia. Untuk bermusafir. Diteman oleh bapak saudara dia. Dan ketika itulah dia mengaji dengan orang yang pertama dia. Yang di luar daripada kampung dia adalah Hasan bin Sufyan. Depan buah. Akhbarani Al-Hasan bin Sufyan. Hadha huwa awwalu syaikhin khariji qaryati. Wadah? Ketika itulah Al-Imam Allahumma salli selamat kepada Al-Ismaili terus belajar mengaji sampai tahap menjadi kibar ulama zamannya. Sehingga Al-Imam Ad-Daruqutni rahmatullahi alaihi mengatakan azamtu ala liqa'i falam uwaffaq. Imam Ad-Daruqutni Imamul Ilal. Dia kata aku teringin nak jumpa dia tapi tak sempat. Al-Imam Abu Taib Tabari ulama fiqh mazhab Syafi'i pun dia kata apa? Azamtu ala liqa'i tapi tak sempat. Nak jumpa tapi tak sempat. Maka kalau para ulama nak jumpa seorang itu, ini menunjukkan kepada apa ketinggiannya dalam martabat sesebuah ilmu. Fakana imamun fil hadis rahimahullahu taala wa radiya anhu. Kemudiannya berkenaan dengan mustakhraj. Ini nak minta hangpa berikan perhatian sikit. Kita ada kalimah baru namanya mustakhraj. Ma ma'na al-mustakhraj? Angkat. Apa makna mustakhraj?
Tulis ya, ta'rif mustakhraj. Enam. Anwa'ut tasnif lah. Masuk pada awal yang suruh tak berawal. Kalau nak letak di sini pun boleh. Letak di awal dulu pun boleh. Pendek سمى بعضهم صحيح الإسماعيلي. Lekat. Tak lekat. Pen tu memang payah sikit. Mainlah dulu-dulu. Nanti try. Boleh. Lekat. Apa dia? Tariqi sahibil kitab. Leh. Tak ada apa? Tulis dah pergi habis dulu. Ada? Ada, Hamid. Dah? Belum. InsyaAllah. تكثير الإسناد. ده تكثير الإسناد ووسط المعلق طيب يا شيخ. Apa makna mustakhraj? Dah makna mustakhraj. Mustakhraj dengan makna huwa an ya'ti al-musannif ila al-kitabi fayukharrij ahadithahu bi asanida li nafsihi min ghairi tariqi sahibil kitabi. Ialah bahawa
datang musannif kepada satu kitab, maka mengeluar hadis dengan sanad bagi dirinya dari selain jalan tuan kita. Taksirul isnad wa uluwus sanad. Dah. Jumpa dah. Sekali jumpa. Baik. Khalas? Taib. Apa makna al-mustakhraj, Syekh? Tengok. Iaitulah datanglah seorang musannif kepada sesebuah kitab. Datanglah seorang musannif kepada sesebuah kitab. Yang ini masalah dia Sahih al-Bukhari. Masalah. Datanglah seorang musannif, ini masalah al-Ismaili. Fayukharrij ahadithahu. Maka mengeluarkan hadisnya. Masalah hadis apa dah? Satu hadis dalam Bukhari. Apa dia? Innamal a'malu binniyat. Dia mengeluarkan hadis dengan sanad bagi dirinya. Daripada selain jalan tuan kita. Syuf. Yani masalan. Hadis innamal a'malu binniyat. Ini fardu taqdir. Innamal a'malu binniyat. Ke sini sikit. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari an fulan. Maka datang contohnya al-Imam al-Ismaili, dia bawa mari hadis yang sama tapi dengan sanad yang lain. Sanad bagi diri dia. Wadih? Daripada selain jalan kitab. Ini masalah Rahman dia tidur. Lena Rahman memang aku. Syuf ya Syekh. Masalah ana bagi tahu anda. Masalah anda bagi misal pada tak mudah faham. Rahman daripada mat ni Rahman karang kitab. Misal mudah. Rahman karang kitab. Rahman ambil daripada mat, hadis daripada mat, daripada Azim, daripada ana. Wadih? Datang si Shimi. Wadih? Dia pun karang kitab mustakhraj. Mana mustakhraj? Dia ambil hadis yang sama yang Man telah sebutkan dalam kitab dia. Cuma dia ambil dia sanad dia yang lain. Macam mana? Syimi karang kitab, kemudian Syimi karang kata mustakhraj, Syimi kata hadis tersebut hadis yang sama. Tamam? Dia ambil daripada apa? Daripada Mufti, daripada Adam daripada Ana. Wadih? Yani hadis yang sama, kalau mustakhraj ala Sahih al-Bukhari, mustakhraj atas Sahih Bukhari, maksud dia apa? Dia mengeluarkan hadis dalam Bukhari cuma dengan sanad dia, dengan sanad yang lain. Wadih? Faham ni? Faham tak? Apa faedah istikhraj? Izan, kalau wadih hadis surah, ma faedatul istikhraj? Apa faedah istikhraj kalau buat gitu? Hadis yang sama. Kenapa anak kata kebuk mai kitab pula untuk dia sebutkan sanad yang lain pula? Kata Fanun. Syekh. Iaitulah tujuan paling besar daripada apa istikhraj ialah memperbanyakkan sanad. Apa dia Syekh? Memperbanyakkan sanad bagi riwayat tersebut. Ni faedah yang faedatul al-akbar. Dalam memperbanyakkan sanad
maka bila banyakkan sanad, maka hadis tu dia bertambah jalurnya, bertambah kuat lagi. Wadah apa faedah di sini? Nambahkan sanadnya. Sah? Itu faedah yang paling besar. Kemudian ada faedah-faedah yang lain disebut dalam al-mutawalat yang ni. Ketika mana ada orang bertemu dengan Imam Al-Hafiz Ibn Hajar, rahmatullahi alaih, kata orang pada Ibn Hajar, wahai Imam Ibn Hajar, sesungguhnya dia Al-Imam Al-Iraqi menyebutkan beberapa faedah istikhraj. Ada banyak juga faedah istikhraj disebut. Lalu Imam Al-Hafiz Ibn Hajar pun tunduk kepala dia. Dia kata bahawa sesungguhnya aku boleh sebut banyak lagi faedah istikhraj daripada dia sebut. Maksudnya istikhraj ni bukan semata-mata faedah di sanad. Banyak lagi. Yang ni masalah syuf. Masalah Imam Suyuti sebut apa? Rahmatullahi alaih. Masalah satu hadis dalam Bukhari Muslim. Hadis tersebut dalam lafaz dia tu ada apa? Wajah yang muskil dalam ilmu bahasa Arab. Maksudnya kalau kita nak tengok ni, nak i'rab ni, payah nak i'rab ni, macam tak kena lah. Tapi hadis tersebut sah. Jadi apa? Wajah mutakallaf fil Arabiyyah. Maka datang mustakhraj menyebut lafaz yang lain. Maka kita dapat tahu bahawasanya hadis dalam Bukhari Muslim berlaku perubahan daripada perawi. Perawi tu ubah hadis. Karena perawi bukan dhabit setiap lafaz. Sah, yarwi bil ma'na yani. Wadah? Tajuzur riwayah bil ma'na. Mafhum? Banyak lagi faedah-faedah yang lain. Wadah? Taib. Kemudiannya, ini berkenaan dengan mustakhraj. Ada soalan? InsyaAllah sini. Jelas? Adapun berkenaan dengan kitab Al-Mustakhraj, iaitu Mustakhraj Al-Ismaili, sebahagian ulama memberi nama Sahih Al-Ismaili. Dan Mustakhraj Al-Ismaili, sebahagian ulama memberi nama Sahih Al-Ismaili. Tetapi Al-Imam anak murid dia As-Suhami menyebutkan sepatutnya Al-Imam Al-Ismaili kerana ketinggian martabatnya, sepatutnya dia karang apa? Dia karang kitab yang suku sakat yang tak terkait dengan orang. Yang ni patutnya dia karang sunan sendiri. Tak perlu kait dengan Bukhari. Tamam? Sepatutnya kerana ketinggian maqamnya. Maka ini juga kata Imam Az-Zahabi menunjukkan kepada ketinggian Imam Bukhari. Ada ulama datang selepas dia dan karang dan kait dengan kitab Bukhari. Wadah? Dan apa kelebihan Mustakhraj Ismail? Di antara kelebihan juga Mustakhraj ialah ketinggian sanad. Jadi masalah tadi anda buat surah apa tadi? Man karang kitab. Surah man? Masalah anda bagi misal lain. Fatu karang kitab. Buat sunan. Fatu ambil daripada man. Daripada mat, daripada azim, daripada ana. Tiba-tiba Syimi karang Mustakhraj di atas kitab Fatu. Dia buat kena. Syimi karang kitab apa? Syimi ambil daripada hadis daripada mufti daripada Adam, daripada ana. Siapa lagi tinggi sanad? Yang Syimi ke yang Fatu? Syimi sebab dia lagi sikit orang. Maka itu faedah Mustakhraj. Karena kadang-kadang Imam Al-Ismaili mengeluarkan hadis Bukhari dengan sanad lebih tinggi. Wadah? Baik. Terus kepada hadis. Dah banyak-banyak lagi. Kedua. InsyaAllah. Qala al-Imam Abu Bakr Ahmad bin Ibrahim bin Ismail al-Ismaili. Al-Ismail nisbatun ila jaddi. Walaysa nisbah ila al-Syiah. Rahimahullahu ta'ala. وبالسند إليه أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى عن ابن المبارك قال حدثنا يونس واضح tambah lepas Yunus عن الزهري lepas Yunus عن الزهري عن الزهري setengah guru tambah عن الزهري الزهري ألف لام زاي ها راء ياء الزهري حاء habis mana hak Adam? Gabung dua sanad. Yang ni perubahan penukaran sanad. Kemudian akan bertemu dekat satu puncak, satu tempat. Qala wa akhbarana al-Qasim bin Zakaria qala hadatsana Ahmad bin Mansur kemudian qala hadatsana Ali bin Al-Husain qala hadatsana Mubarak an Yunus. Jadi tempat bertemu dua sanad mana? Dekat Yunus. An Az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Supaya dia bertawaran dekat. Dah dekat Yunus. Ayo ayat tadi. Setengah guru tambah, anda pun suka tambah lah. Cumanya Syekh Wa'il Al-Hambali hafizahullah ta'ala mengatakan kitab Mustakhraj Al-Ismaili tak sampai ke tangan kita. Dan kitab haza lam yasil ilaina. Mustakhraj Al-Ismaili Allah alam dia ambil pada sebahagian, yakni dia tak sampai kepada tangan kita dengan
sempurnanya daripada A sampai Z. Awal kitab sampai habis. Bukan. Tak musyil. Daripada awal sampai kitab sampai habis. Wadah? Tak sampai bila kita dengan dalam bentuk yang penuh. Tapi mungkin sampai bila kita sebahagian juzuk. Satu juzuk pertama, juzuk kedua je sampai. Wadah? Maka mungkin daripada situ yang Imam Al-Juli ni ambil. Tapi Imam Al-Juli ni, ghalibnya masalah, dia bukan ambil pada apa? Dia pergi cari sendiri. Tapi dia ikut kitab yang dia kata dia jumpa sebelum ni. Iaitu Al-Imam Al-Qala'i. Wadah? Qala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad al-bashari. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada, yang paling pemurah. Al-bashari, manusia. Ajwada ajwad al-bashar sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia daripada al-bashar. Ada makna ajwad. Sini menunjuk pada al-jud. Al-jud dalam bahasa Arab, setengah ulama bahasa mengatakan al-jud ablagh min al-karam. Jud lebih mubalaghah daripada karam. Yani masalah fulanun jawad, fulanun karim, dua-dua makna pemurah. Tapi al-jud ni huwa alladhi yu'ti qabla as-su'al. Al-jud, jud ni apa dia? Yang memberi walaupun tak ada permintaan. Al-jud ni makna pemurah. Sah? Allah Ta'ala bawa al-jawad. Sikit dah. Al-jud memang al-jud, yang memberi dia walaupun tidak diminta. Ajwada min al-jud, pemurah. Jadi di sini ada beza di antara jud dan dengan karam. Al-jud apa dia jud? Yang memberi tanpa diminta. Tak minta pun dah bagi dah. Faham sini? Al-jud wal i'ta walau bila soal. Berbeza dengan karam. Karam tu dia memberi setelah diminta. Mana lagi mubalaghah? Mana lagi pemurah? Adam. Jud kerana apa? Kerana dia memberi tanpa diminta. Wadih? Faham tak Ustaz? Indana jud wa indana karam. Jud dia memberi walaupun tanpa diminta. Karam dia memberi setelah diminta. Maka Nabi SAW kana jawadan kariman. Jawadan kariman. Jawad lagi pula karim. Wadih? Sini ajwad al-bashar. Apa dia? Yang paling pemurah daripada manusia. Apakah kunci untuk jadi orang yang pemurah? Apakah kunci untuk menjadi sini pemurah? Apa dia kunci dia sini? Kunci dia apa? Jadi pemurah. Tak kisah, tak kira. Ialah apa dia? Yakin dengan rezeki Allah. Yakin dengan rezeki yang telah dijanjikan. Kalau dia fikir, kalau bagi ni habis duit aku ni. Faham tak? Kalau yakin dengan rezeki Allah Ta'ala, itulah kuncinya untuk menjadi orang yang pemurah. Wadih? Baik nanti dapat ulang. Tidak? InsyaAllah. Baik. تمام شيخ ايوه نعم شوف واجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه الصلاه والسلام واجود boleh واجودا boleh تمام اجود dia jadi apa istilah mubtada صح صح ajwadu mubtada. Kemudian fi ta'alluq mazhur khabar. Kalau ajwada, ataf di atas ajwada. Atau di atas khabar kana al-mansub. Wadih? Wa ajwadu atau wa ajwada. Dan apa? Pemurah, lebih pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu fi Ramadan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya pemurah. Wadih? Sehingga mana baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam banyak kali memberi kepada orang Arab apa dia? Harta-harta yang memenuhi di antara dua bukit. Antara apa? Dua bukit. Kalau ada dua bukit, di antara satu bukit dengan satu bukit tu, panjang antara tu, maka Nabi SAW semua tu bagi pada apa? Seorang. Karena itu beliau wajadaka ailan fa aghna. Kami dapati kamu wahai Muhammad faqiran fa aghna, kami kayakan kamu. Nabi SAW orang yang kaya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka diberikan sampai orang Arab bila dapat dia seorang lelaki dapat apa? Nabi SAW apa? Nabi bagi dia
di antara dua bukit kambing. Kambing yang memenuhi antara dua bukit. Nabi kata, hang ambil semua. Bu, semua ni aku punya dah. Bukan penuh rumah sini tu. Faham tak? Di antara dua bukit. Penuh semua tu. Hang ambil semua kat hang. Nabi mana? Daripada harta banyak. Kerana orang bagi pada Nabi SAW. Raja-raja kadang bagi pada Nabi SAW. Nabi kata ambil. Akhirnya lelaki ni balik pada kaum dia kata apa? Dia kata, aslimu ya qaum. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqr. Wahai orang-orang apa? Orang kaumku. Masuk Islam lah. Sesungguhnya Muhammad SAW memberi kepada kita pemberian yang mana kalau kita tengok pemberian tersebut, kita tahu pemberian tersebut orang yang tidak takut fakir. Pemberian tersebut apa? Pemberian orang yang tidak takut fakir. Islam dah kau. Abu Sufyan, tengok. Banyak tu kambing ni ya Rasulullah tu. Ambil hang. Semua ni hang punya. Terbeliak tu. Hak aku punya ni. Mana hang punya? Wadih. Bukan sekali dua tau. Banyak. Aqra' bin Habis, Suhail bin Hasan, Abbas bin Mirdas. Bagi semua. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. InsyaAllah. Ya. Kitab syai' akhar. Fulus masih muskil. Kitab ibarat daripada juhud. Daripada apa? Daripada juhud makna apa? Daripada hasil titik peluh kita. Kerana itu ulama membenci untuk meminjamkan kitab pada orang lain. Wadih. Ada kalau kitab-kitab yang tak berdobit, tak masalah. Kalau kitab dobit, tak syekh. Astaghfirullahaladzim. Tak boleh. Faham tak? Nama kitab-kitab yang macam ni, masih muskilah. Ambil. Kafrawi, Halabi. Hantar punya pondok batu, Kafrawi yang lagi mahal dah ni. Wadah. Baik. Baik. Wa ajwadu. Patulah kena bagi. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan paling pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yakunu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Yang paling pemurah adalah ia Nabi pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika bertemu akannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Pertama sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk pada kita apa dia? Bagaimana melipatkan ganda amalan pada bulan Ramadan. Kerana apa? Bulan Ramadan bulan untuk melipatkan ganda amalan. Wadih? Kerana itu Nabi menunjuk wa ajwadu, lebih pemurah lagi bila? Bulan Ramadan. InsyaAllah. Sallallahu alaihi nudrika Ramadan bil quwwatil imaniyah insyaAllah. InsyaAllah. Jadi ini menunjuk pada apa? Kepada dituntut menggandakan amalan pada bulan Ramadan. Dalilnya mana? Sebab itu ada amal ibadah yang tidak ada melainkan pada bulan Ramadan. Mayang tarawih lah ni kena cok pala. Tak? Ini bukan Wahabi ni. Ini Washabi. Tak? Syekh. InsyaAllah. Baik. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kurnia pada bulan Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melimpahkan kurnia pada bulan Ramadan. Sahih la musah. Baik. Kemudiannya bila hina yalqahu Jibril alaihi salatu wasallam, ketika bertemu dengan Jibril, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang ada pada depan tadarus dengan malaikat Jibril. Wadih? Kerana itu bulan Ramadan kama qala ulama, dia kata para ulama, dia kata apa? Rajab syahrullah. Ini syahrun tuliba min istighfar. Ini adakah hadis ataupun tidak? Dalam Kanzun Najwa Surur mengatakan hadza hadis. Walakin tukullima fi asya' katsira. Apa? Rajab syahrullah wa Ramadan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru syahru ummati tukullima fi asya' katsira. Ala kulli hal maknanya sahih. Kerana apa? Kerana Rajab dituntut beristighfar. Wa Sya'ban dituntut kasratus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bulan Ramadan apa dia? Dituntut apa dia? Banyakkan baca Quran. Kerana Quran tu dia unzila ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturun kepada umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mana bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wadih? Yalqahu fi kulli lailatin min Ramadana fayudarisuhu al-Quran. Yalqahu, bertemulah oleh ia an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hu akannya Jibril. Fi kulli lailatin, pada tiap-tiap malam.
min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Fayudarisuhu, maka bertadaruslah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun. Tadarus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya akan Jibril. Al-Qur'ana akan Quran. Wadih? Akan apa dia? Akan Al-Quran. Nak tengok. Jadi di sini menunjukkan kepada bahawa Nabi SAW tiap-tiap malam akan tadarus pada bulan Ramadan dengan baginda dengan malaikat Jibril. Wadih? Maka ini ditunjukkan kepada bahawa dituntut tadarus khususnya pada bulan Ramadan. Cuma anda saya ingat dulu dobit tadarus ni Syekh Taha sebelum sebut dulu. Jangan ada was-was. Kemudiannya diambil juga daripada hadis ini apa dia? Bahawasanya ialah bersuhbah dengan orang-orang yang soleh. Daripada sini. Nabi SAW dia, daripada mana Nabi SAW mengambil tarbiyah ni? Mengambil tarbiyah ni dengan malaikat Jibril. Kalau tengok bagaimana Nabi SAW dia, ketika turunnya malaikat Jibal. Malaikat Jibal kata apa? Ya Rasulullah, kalau boleh apa dia? Aku nak jadikan apa dia? Semua bukit nikmat untuk kamu ya Rasulullah. Maka ketika itu malaikat Jibril kata apa kepada Nabi SAW? Tawaduk ya Muhammad. Tawaduk wahai kamu wahai Muhammad. Maka dia ini tarbiyah malakiyah. Kerana itu pada para ulama sufi mengatakan jasadnya Nabi SAW jasad basyari, manusia. Tapi ruhun malaki. Kedalamannya dalaman apa? Dalam malaikat. Kerana ditarbiyah oleh malaikat Jibril alaihi wasallam. Makanya kata para ulama apa dia? Ada selalu ingat Ustaz Zul Kedah dulu biasa sebut. Julusus sulaha yufidul qalb. Duduk dengan orang soleh memberi faedah pada hati. Julusus sulaha yufidul qalb wa yanfa'ul qalb. Duduk dengan orang soleh apa? Sini. Bukan duduk dengan orang yang hora-hora. Duduk dengan orang soleh apa dia? Memberi manfaat pada hati. Sebab itu dia orang tanya, siapa dia kah wali Allah? Qaumun idza ru'u zikirallah. Kalau tengok muka dia, ingat Allah. Azab belia. Dia tengok muka, dia ni lagi. Garuk kepala. Tengok muka, dia ni lagi. Tak? La ada qaumun idza ru'u zikirallah. Kaum bila mana dilihat, diingat akan Allah. Maka sebab tu anda selalu pesan pada diri anda dan antum, ada peluang untuk jumpa tutup guru tua. Tak? Jangan ada rasa takabur dengan apa yang kita ada. Ilmu ada sikit ke. Jangan lepaskan peluang. Jumpa dengan para ulama, kemudian duduk lama dengan mereka. Ambil masa dengan mereka. Kerana apa? Kerana nak kepada barakah wa nafa'. Barakah dan juga manfaat. InsyaAllah. Ja'ala Allah al-barakah fi ibadi. Allah jadikan barakat pada hamba-hambanya. InsyaAllah. InsyaAllah. Cuma tengok sini dobit tadarus. Ana dobit tadarus ni saya tahu bisa sebut dulu. Dobit tadarus ni. Dia cuma dobit tadarus yang lupa. Ada dulu saya tahu saya sebut dulu. Al-mudarasah qira'atul Quran ala wajhi tanawu. Aywa sahih. Ta'rif dia ya. Tadarus ni apa dia? Tengok sini. Dia kata apa al-mudarasah? Al-qira'atul Quran ala wajhi tanawu. Baca Quran di atas wajah berganti. Ini anta baca satu ayat, ana baca satu ayat. Wa faidatu tajwidul qira'ah. Faedah tajwid. Kalau aku salah hang kena tegur. Li'annahu ansyatu minal infirad. Wa li'annahu ansyatu lebih bersemangat daripada duduk seorang diri membaca seorang-seorang kan. Projek tak? Projek bukan. Bukan mudarasah. Wala shibh syekh. Al-mudarasah qira'atul Quran tanu. Yani ana baca tu ayat, anta baca tu ayat. Ana baca, anta dengar. Anta baca, ana dengar. Projek tak? Hak tu yang kes buat. Kes tak dengar tu yang baca tengok. Dok tak baca. Tutup. Habis dah. Habis dah kita orang lagi. Faham tak? Ikut pada adik dia. Pol. Bila kosong kena banyak projek lah, banyak apa? Tadarus syekh. Tamam? InsyaAllah. Jadi apa makna mudarasah? Qira'atul Quran ala wajhi tanawu. Baca Quran secara berganti.
Tadabbur lain. Kau tadabbur susah. Siapa yang duk dakwah tadabbur, Syekh? Ada amrun ajib. Yang ni mendalami Al-Quran, mengetahui makna hakiki, yani mengetahui dalam isi Quran. Hatta Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahmatullah alaihi bila mengajak tafsir Quran, dia kata ini bukan tafsir. Ini khawatir imaniyah. Ini adalah lintasan-lintasan Allah Taala letak di hati aku ketika mana aku baca Al-Quran. Ni kawan apa? Yani Imam Sya'rawi berkata ini bukan tafsir. Mari orang tadabbur Al-Quran. Ya Syekh, enak kami tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran antara apa? Mengetahui satu perkara dia daripada isi dalamnya. Kenapa sini sebut waw? Kenapa sini sebut alif? Tengok. Kenapa sini sebut apa? Allahu bikulli syai'in alim. Kenapa sini bukan inna Allah bikulli syai'in alim? Tengok. Ada tadabbur, Syekh. Siapa yang boleh buat tadabbur? Boleh tadabbur? Wah, asyik. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahmatullah alaihi dia kata macam mana dia dapat futuh tafsir begini? Kerana ayatan fi tafsir. Kerana apa? Dia kata bahawasan dia membaca Al-Quran Al-Karim, kemudian dia ada apa? Ada waqafat, tempat berhenti. Bila mana dia baca ayat Al-Quran Al-Karim, bila jumpa tentang ayat-ayat tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan apa? Dia akan berhenti lalu disebut apa? Subhanallah. Masya Allah. Ini masalah apa? Khalaqas samawati wal ard. Allah ciptakan langit bumi. Masya Allah. Subhanallah. Bila mana baca ayat Quran pula yang berkaitan dengan apa? Dengan perkataan-perkataan orang-orang kafir terhadap Allah Ta'ala, maka dia akan berkata, Ta'ala Allah wa anzalika uluwan kabira. Kemudian bila baca pula tentang waqfah nubuwah. Bila mana baca pula tentang ayat-ayat kenabian. Ayat-ayat mana menunjuk pada ketinggian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Wa rafa'na laka zikra. Sallallahu alaihi wasallam. Yani setiap apa? Kalau anda baca Quran macam tu, bila nak habis? Baca. Sama juga bila sebut nama. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih. Allah hantar Nuh. Sallallahu alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Bila nak habis baca Quran kalau begitu? Tapi ini sir bagaimana Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi dapat futuh dalam tafsir. Ni baca Quran, dah berhenti pada setiap ayat. Yaqif 'inda kulli ayah. Kemudian mencari makna yang tersirat Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah. Fa'ala kulli hal, apa makna al-mudarasah? Tadarus. Qira'atul Qur'ani ala wajhi tanawub. Baca Quran di atas jalan berganti-ganti. Yakni ana baca, enta dengar, enta baca, ana dengar. Tanawub. At-tanawub. Ganti. Tu dia terjemah. Tanawub. At-tanawubi. Kalau tak mau tulis terjemah Melayu tak apa. Baca Quran di atas jalan berganti. Wubi. Syekh Faisal Qadi Kedah. Kubang Pasu apa? Qadi mana? Kubang Pasu ke? Qadi Kubang Pasu ke Syekh Faisal? Dia bukan, dia Qadi mana tu? Dia Qadi yang paling masyhur Kedah. Orang tanya dia, kalau baca ke WhatsApp tadarus tak? Hang baca sejuzuk, aku baca sejuzuk, hang baca 5 muka, hang baca 2 muka, 2 pipi. Dia kata tadarus tak? Orang tanya Syekh Faisal. Dia kata tak kira apa? Tak kira tadarus, maka dapat pahala baca Quran saja. Tadarus kena apa? Berhimpun satu tempat. Dia kita kena dengar, kita dengar, dia baca kita dengar. Dan kalau macam Google Meet mungkin boleh, mungkin. Tadi saya sakit kaki. Allah Allah. Tapi ala kuliah dia punya pekah dah, ada minat. Pernah buat. Dia tok Qadi. Sudah. Lagi cerita banyak. Qala Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas. Fala Rasulullah. Tengok lamu lamu taukid. Biqasamin qad inna lam al-ibtida wa nun at-taukid wasmun ukida. Ana bagi dah tu. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu, lebih pemurah, bil khairi, dengan kebaikan. Bil khairi dengan kebaikan, minar rihil mursalah, daripada angin al mursalah, yakni angin yang membawa hujan.
Al-mursalah, angin yang membawa hujan. InsyaAllah. Kenapa angin yang membawa hujan ni dipanggil angin yang pemurah? Kerana angin yang membawa hujan, pertamanya dia mendatangkan apa dia? Keselesaan. Rasa apa? Rasa apa? Rasa nyaman. Mendatangkan kenyamanan dan kelegaan. Hazi wahidah. Kemudian, masa baru. Kemudian dia datangkan apa dia? Dia datangkan air hujan. Sah? Maka air hujan yang turun tersebut akan menghidupkan bumi-bumi yang mati. Dan menghidupkan apa pokok-pokok. Kerana itulah apa dia? Kerana itulah angin yang membawa hujan dipanggil angin yang pemurah. Kerana apa? Kerana pertama dia mendatangkan kenyamanan bagi diri, keselesaan bagi diri kita, rasa sedar. Kemudiannya dia mendatangkan air hujan yang mana apa? Air hujan banyak manfaatnya. Menghidupkan pokok ila akhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah daripada angin tersebut. Kerana apa? Kerana para ulama sebut, kenapa berlaku tashbih begini? Kerana kadang-kadang angin itu datang. Kononnya angin membawa hujan, tapi hujan tak datang. Berbeza dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ti wala yakhshal faqr. Memberi tidak takut akan kefakiran. Aywa. Kerana itulah apa? Bezanya apa dia? Tatrihil mursalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tashbih kama qulna hadha tashbih taqribi. Untuk mengibaratkan sahaja. Wa illa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la. Di tempat yang tinggi sepatutnya tidak boleh dimisalkan dengan misal-misal daripada makhluk. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajawharul husni fihi ghairu munqasim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Itulah.